Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Dialog Poket Rakyat bersama saya Nazri Kahar. Berikutan cadangan kerajaan mulai tahun depan 2024 yang dinyatakan dalam belanjawan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri pada bulan lalu, iaitu untuk menyasarkan subsidi. Iaitu tidak ada lagi subsidi pukal tetapi dimulakan dengan sektor ataupun barangan tertentu. Kerana kita tahu subsidi di negara kita hampir semua sektor ataupun hampir kebanyakan perkhidmatan, dari barangan keperluan harian kita, daripada bahan api seperti petrol, diesel dan juga gas memasak, sehinggalah barangan keperluan seperti perkhidmatan seperti subsidi di hospital, bantuan buku teks, skim bantuan-bantuan lain dan sebagainya. Begitu banyak dan dikatakan menghampiri 81 bilion kalau kita tidak menyasarkan subsidi ini. Jadi dari sudut ekonomi mungkin tidak mapan lagi kepada negara kerana defisit negara sudah pun bertahun-tahun dan tidak ada ruang untuk kerajaan mengurangkan defisit itu kalau kita tidak menyasarkan subsidi. Jadi untuk melihat perkara ini, Profesor Emeritus Datuk Zakaria Abdul Rashid di sebelah kanan saya, Profesor Ajung Pusat Pengajian Pembangunan Engku Aziz, Susti Melayu. Apa khabar, Prof? Terima kasih banyak. Ini topik yang cukup relevan dengan kita. Saban hari kita bincang perkara ini. Kita panggil pembaharuan reform. Ini penting, struktur berkaitan dengan struktur ekonomi kita. Dan di hujung sana, Prof. Dato' Dr. Mat Nasir Samsudin, Profesor di Putra Business School, Universiti Putra Malaysia. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah. Kalau Prof cerita isu barangan pertanian, makanan, ini memang forte Prof lah. Ada yang kita akan kaitkan dengan tentang subsidi bersasar ini. Dan di talian kita akan bersama dengan Cik Yusrizal Yusof, Presiden Persatuan Pengguna Kedah ataupun KIK. Assalamualaikum Cik Yus, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Okey, Cik Yus, terima kasih kerana terus bersolidariti dengan rakan-rakan kita di Palestin ya. Nampak pakai maflar tu. Okey, alhamdulillah. Okey, mungkin kita nak mula dengan Prof Datuk Zakaria. Kerana kita tahu juga kerajaan melihat perkara ini satu perkara yang besar dan juga serius. Dan apabila diumumkan dalam belanjawan hari itu, antara yang diberi tumpuan adalah menyasarkan bagi subsidi diesel. Adakah ini satu tindakan permulaan yang ditunggu-tunggu ataupun sebenarnya kita boleh buat banyak lagi dalam perkara-perkara berkaitan dengan subsidi, ataupun apa yang boleh dikatakan oleh Prof? Terima kasih banyak kerana memberi peluang kepada saya buat saban kalinya dengan Astro ni. Apabila kerajaan yang baru ini mengambil peranannya, tanggungjawab yang pertama yang dia nak lakukan ialah mengadakan structural reform ataupun pembaharuan struktur. Dan kalau kita lihat kepada struktur ekonomi kita ni, memang ramai yang mengatakan bahawa dalam keadaan yang tidak good shape. Jadi kita perlu melakukan structural reform ni, sebabnya dengan struktur yang baik sahaja kita dapat menangani apa jua masalah yang akan kita hadapi. Jadi dalam keadaan ekonomi, dia ada dua perkara. Iaitu pertama sekali ialah ekonomi kita ni ekonomi terbuka. Jadi dia will be subjected to global business cycle. Jadi kalau baiklah kita, kalau dia jatuhlah kita kan. Walau bagaimanapun, perkara yang keduanya ialah tentang kemampanan struktur ini. Jadi kemampanan struktur ini kita katakan tadi memang jauh dari memuaskan sekarang ni. Sebab itu bila keadaan COVID misalnya, dalam COVID-19 yang melanda kita, di sini letaknya kesediaan kita, kemampanan kita, sama ada kita bersedia atau tidak untuk menangani isu-isu apa yang saya katakan tadi sebagai gelombang perniagaan tadi. Jadi sekarang ni berlaku begitu. Dan di masa akan datang, sekarang ini kita sedang menghadapi pula masalah geopolitik daripada perang Israel dengan Palestin dengan Hamas gitu. Jadi kita pun tak tahu apa kesudahannya lagi ni. Jadi yang ini tentunya akan memberi kesan kepada kita. Dan di masa-masa akan datang kita tak tahu bagaimana keadaan lagi. Dulu kita rasa lepas Covid okeylah. Tapi makna dia sesebuah ekonomi yang mampan, hanya itu saja syaratnya yang menjadikan dia boleh menangani atau tidak. Jadi maknanya dia kita perlu mengadakan satu ekonomi yang mampan, struktur yang mampan ini
salah satu perkara yang tidak boleh tidak mesti kita lakukan ialah structure reform. Maka dia ada list structure reformnya yang perlu dibuat. Betul. Jadi kita tengok masalah yang ada yang sekarang urgently yang kita hadapi ialah tentang kesejahteraan isi rumah. Maka bila kesejahteraan isi rumah, kerajaan telah memfokuskan kepada salah satunya ialah subsidi. Kerana subsidi ini memberi kesan langsung kepada kesejahteraan isi rumah. Kalau saya nak kaitkan lagi, apabila kita memberikan subsidi berpuluh tahun yang lepas, tentu ada niat kita tertentu kan. Jadi niat kita, saya rasa waktu kita beri subsidi itu ialah untuk membantu kesejahteraan Rakyat. membantu kesejahteraan rakyat, terutamanya golongan miskin, golongan berpendapatan rendah. Tapi semakin banyak kita bantu, dalam perjalanan itu semakin banyak kita bantu, kita lihat subsidi makin bertambah, kan? Sekarang ni berapa kata 88 bilion. Okey. Jadi bilangan yang semakin banyak ni, jumlah yang makin banyak ni menyebabkan defisit fiskal yang sangat keterlaluan dan berpanjangan. Dan juga bila dibagi lebih banyak subsidi, kesejahteraan pun makin banyak, makin teruk. Jadi kat mana datangnya? Kat mana silapnya ini? Apa yang kita nak capai? Jadi kita bagi subsidi banyak, gunanya untuk nak merendahkan masalah cost of living, supaya kesejahteraan itu dapat kita tangani dengan baik. Tapi tidak menjadi begitu. Jadi makna dia ada tak kena. Ada yang tak kena. Jadi makna nak menangani masalah masalah kesejahteraan ini perlunya ada reform, dan reform yang paling utama yang sekarang ni dilakukan ialah subsidi bersasar. Subsidi bersasar gitu. Okay. Kita nak mulakan dengan Prof. Mat Nasir juga. Prof. Mat Nasir, mengapa kerajaan tidak boleh teruskan polisi yang sudah sekian lama kita laksanakan ini? Memang betul dari sudut rakyat itu yang mereka suka. Mereka suka benda yang bersubsidi. Kononnya untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Tetapi ia tidak lagi mapan kalau itu dapat kita lihat dengan angka-angka. Itu jelas. Pandangan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Haji Nazri Kahar dan Prof. Zakaria. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apabila kita berbincang tentang subsidi ini, terutamanya dalam bidang saya dari segi pertanian dan subsidi pertanian, ekonomi pertanian. Dia ada niatnya seperti Prof. Zakaria katalah. Tapi untuk pertanian, pembangunan pertanian dan makanan, dia ada pengeluar dan juga pengguna. Jadi niat sesuatu subsidi itu adalah untuk bagaimana meningkatkan pengeluaran. Dan juga pada yang masa sama bagaimana untuk meningkatkan permintaan, iaitu kesejahteraan rakyat. Jadi khususnya untuk pertanian, subsidi ini adalah dia bergantung kepada komoditi tersebut. Contohnya lah, kalau padi ataupun beras, memang masih memerlukan subsidi kerana dia punya pembangunan industri itu belum lagi matang. Tetapi seperti ayam, contohnya, dia adalah satu industri yang pada satu masa sebelum COVID, dia punya kadar sehari dirinya adalah lebih daripada 100%. Pada masa itu 114%. Tetapi mengapa juga kerajaan bagi subsidi? Kerana pada tahun lepas, harga jagung meningkat begitu tinggi sekali. Remember, kita import jagung ni dalam 2 juta tan setahun. Jadi partly kerana konflik di antara Rusia dan Ukraine pada tahun lepas, maka harga jagung telah meningkat daripada RM900 satu tan kepada RM1,800 tan. Jadi pada masa tu memang tepat sekali dia bagi subsidi untuk industri-industri yang dah maju pun, kerana untuk kesejahteraan rakyat supaya harganya adalah mampu beli rakyat. Tetapi untuk industri yang dah matang seperti ayam, dan sekarang kerajaan pun tarik balik. Reform lah tadi tu. Dah diapungkan semula kerana industri itu memang baik dia dah mampan. Tapi kalau padi pula tak boleh lagi kerana dia tu adalah maksudnya masih lagi belum matang dan perlu bantuan daripada kerajaan. Kalau tidak, jadi remember, beras, nasi adalah kita punya makan ruji kan, maka pengeluaran akan jatuhlah dan sebagainya. Tetapi untuk ayam, kita dah ekspor dah pun. Jadi pada masa ini memang tepat sekali untuk kita tarik balik. Tapi Tuan Haji, walaupun pada tahun lepas dia adalah begitu tepat sekali, bagus sekali, ada subsidi dan juga harga ceiling pada masa sama. Harga kawalan. Dia kena ada subsidi, kena ada kawalan. Tetapi sekarang kerajaan reform, tarik balik subsidi, tetapi harga kawalan sudah diapungkan. Tapi kesannya nanti pula adalah maksudnya
harga mungkin buat masa ni harga belum meningkat lagi kerana ada import. Tapi pasaran ni dia akan buat correction bagi saya. Nanti pada masa akan harga supply and demand, supply and demand, harga ayam mungkin akan naik. Ini maksudnya bagaimanakah mekanismenya untuk kita bagi subsidi bersasar kepada pengguna. Betul. Pada pandangan saya, subsidi bersasar ni mestilah, sebab tu kerajaan membuat padu dan sebagainya untuk database. Mestilah pada mereka-mereka yang betul memerlukan. Tetapi adakah kita terus bagi? Pada saya kita mesti ada satu harga ambang dia panggil, threshold price. Kalaulah harga ceiling tu sebelum ni adalah RM9.70, jadi kalau harga bawah dari RM9.70 tak perlulah ada subsidi bersasar. Ini kita tak mengurangkan fiskal, perbelanjaan fiskal subsidi ini kan. Jadi tapi apabila harga sudah meningkat lebih dari RM9.70 ataupun RM10, kajian perlu dibuat, maka barulah kita laksanakan subsidi tersasar tersebut. Jadi dengan ini akan dapat mengurangkan dari segi perbelanjaan kerajaan dan juga adalah efisien pada mereka-mereka saja yang layak. Dan sebab apa? Subsidi pukal ni maksudnya sebelum ni siapa-siapa boleh dapat. Orang T20 pun boleh dapat, orang ni bukan warga negara pun boleh dapat. Billionaire pun boleh dapat. Jadi tersasar pada mereka yang betul memerlukan, tetapi perlu ada harga ambang dia. Okey, bagi kek lah. Dari aspek itu pastinya ini langkah yang tidak popular di kalangan rakyat. Tetapi kita tahu kek ada cadangan dan juga kek mempunyai hasrat untuk sentiasa lakukan advokasi dan juga pendidikan rakyat. Betul, kita mahukan harga yang mampu beli ataupun mampu milik di kalangan rakyat, terutamanya barangan-barangan keperluan harian. Apa cadangan kek berkaitan dengan subsidi bersasar ini supaya golongan yang benar-benar layak saja? Kalau kita boleh mulakan dengan cadangan kerajaan iaitu diesel nanti, golongan kelompok tertentu yang benar-benar layak saja boleh menikmati subsidi bersasar, contohnya kepada subsidi diesel ni. Mungkin pandangan kek tentang hal itu kita mulakan. Kalau kita tengok sejarah dulu apabila diapungkan harga bahan api ini, harga bahan api ini naik mencanak sehingga kan membebankan banyak golongan, termasuk golongan yang membuat industri logistik ni. Automatik apabila harga bahan api ini mahal dan juga harga barang lain pun mahal disebabkan pengangkutan dia menjadi mahal, sistem pengangkutan menjadi mahal. Apabila berlaku ketidakkawalan pada masa itu, kemudian diperkenalkan subsidi secara flikat. Kalau kita tengok sebelum ini, salah saya 2008-2009, itu subsidi bersasar diberikan kepada industri logistik dan juga pengguna-pengguna yang miskin dan sebagainya. Apabila diberikan secara flikat ini pula ada pula penyelewengan, ada yang menjual flikat tersebut. Inilah antara dia yang saya nak sebut, apabila subsidi bahan api ini diperkenalkan nak berikan kepada golongan sasar, dia akan berlaku beberapa juga masalah kalau kita tengok sebelum ini. Kalau kita tengok diesel ini kebanyakan digunakan oleh industri logistik seperti lori dan sebagainya. Saya pun ada juga membuat lori, ada buat bisnes lori ini. Kita banyak menggunakan perkhidmatan diesel. Ada juga golongan yang menggunakan kenderaan diesel, sekarang dah banyak dah. Ada pick up dan sebagainya. Ini menjadi satu panggil subsidi ini tidak bersasar, boleh digunakan oleh semua. Betul. Jadi inilah yang kita tunggu, bagaimanakah sistem padu ini yang dikenalkan oleh kerajaan untuk memberi subsidi kepada golongan yang disasarkan. Ini kita bersetuju. Disebabkan subsidi untuk bahan api ini tidak dapat dikekang lagi, disebabkan sekiranya berlaku kenaikan bahan api, akan berlaku kenaikan barangan dan perkhidmatan yang lain. Untuk subsidi lain pula seperti makanan apa semua yang kita cadangkan, disebabkan kenaikan melampau, ada yang mengambil kesempatan. Kita banyak kali mencadangkan supaya industri ini dikembangkan, supaya wujud persaingan. Kalau macam bahan api ini tak mungkin lah ada persaingan disebabkan strukturnya begitu. Kalau kata industri pemakanan ini, kita lihat selalu kita sebut kartel monopoli. Jadi kita nampak bahawa
ini perlu diambil perhatian serius oleh kerajaan. Kalau diberi subsidi berpanjangan, beri subsidi gula, beri subsidi minyak masak, beri subsidi beras pun sampai bila pun tak habis, dan subsidi ini akan meningkat dari masa ke semasa sebabnya barangan keperluan seperti makanan ini dia tidak akan turun, dia akan makin naik. Tapi naik banyak dan sikit itu yang menjadi permasalahan dia. Tapi sekarang ini sememangnya kalau kita tengok beras, harga dunia dah naik. Ya. Dan kerajaan nak beri subsidi kepada beras import mungkinlah akan menjadi berbilion-bilion ringgit setahun dan akan merosakkan ekonomi negara. Betul. Jadi kita perlu mampankan industri pertanian tempatan. Macam kita pun, tanah kita di Malaysia ini agak subur. Sumber kita banyak terdapat makanan yang mahal. Kenapa kita mendapat sumber makanan yang mahal? Itu perlu dilihat, perlu dipertingkatkan oleh kerajaan sekarang. Menarik. Bagi pandangan Prof. Dr. Zakaria, kerana 3 cadangan diajukan oleh Menteri Ekonomi baru ini apabila menjawab apa mekanisme subsidi bersasar dalam perancangan Kementerian Ekonomi untuk dilaksanakan. 3 iaitu pemberian subsidi secara bersasar mengikut kelayakan pendapatan bersih isi rumah secara individu melalui pendekatan perlindungan sosial. Yang keduanya, pemberian subsidi secara bersasar mengikut kelayakan boleh belanja bersih isi rumah dan melalui pendekatan hybrid, gabungan perlindungan sosial serta bantuan sosial. Dan yang ketiga, pemberian subsidi secara bersasar mengikut kelayakan pendapatan boleh belanja isi rumah secara dan individu tetapi dilaksanakan menggunakan kaedah kad subsidi. Jadi optionnya terbuka sekarang. Jadi adakah pandangan Prof ada option lain ataupun option ini dah cantik, cuma perlu ada jadualnya, perlu ada pekalan data yang tepat supaya sekali lagi seperti mana Encik Yusrizal katakan tadi, ia benar-benar sampai kepada golongan sasar dan kita takut perkara-perkara yang berlaku sebelum ini, keterisan, kelompongan dan sekali lagi orang yang tak layak akan dapat dan sebagainya. Pandangan Prof. Apa yang Nazri katakan tadi itu satu isu yang sangat luas. Betul, besar. Sebabnya ialah pertama kita mesti bertanya pada diri kita sendiri dulu, iaitu kita nak bagi ataupun tak nak bagi subsidi ini. Saya kata tadi, apa motif di sebaliknya. Dan saya pun dah katakan tadi bahawa subsidi ini seperti apa rakan saya kata tadi, subsidi ini digunakan untuk membantu production supaya dapat menambahkan output dia. Dan juga di pihak pengguna juga dapat menaikkan, memperbaiki tahap kebajikan dia. Ada satu aspek lagi, iaitu subsidi ini menjadi beban kepada productivity growth. Jadi kerana terlalu banyak sangat negara Malaysia ni, terlalu banyak sangat subsidi menjadikan produktiviti kita tumbuh dengan lambat, hampir membeku. Dah stagnan lama dah. Ya. Jadi yang ini produktiviti ini merupakan elemen yang terpenting di dalam daya saing global. Dan sebab itu daya saing global kita pun makin lemah. Betul. Cuma kita ni masih baiklah saya katakan tadi kerana global business cycle itu membantu, katakan harga minyak sawit yang baik, harga minyak mentah yang baik kan, menyebabkan kita dapat lagi bersaing lagi kan. Tapi sangat tidak memuaskan. Maka apabila kita nak menarik balik subsidi ataupun dalam konteks yang lebih luas kita panggil rationalization of subsidi, rationalisasi subsidi, termasuk di dalamnya ialah subsidi bersasar ni. Betul. Maknanya dia kita bukan nak menarik subsidi sampai jadi kosong. Tidak. Sampai jadi sifar, tidak. Kerana persoalannya kita nak tanya, subsidi itu relevan lagi ke tidak? Betul. Kan? Bukan bermakna kalau tak relevan, bermakna bukan kita nak jadikan kosong, tidak. Kerana subsidi ini saya rasa sampai bila-bila masa pun kita diperlukan. Apa seperti rakan saya kata tadi, diperlukan
Cuma nak melihat case by case lah, yang mana perlu, yang mana tidak. Sebab ini dah menjadi satu amanah kepada pemerintah. Betul. Ya, bahawa bukan semua orang yang bernasib baik, ada orang yang daif, ada orang yang lemah, ada orang yang tidak boleh bersaing di dalam persaingan ekonomi. Jadi orang-orang ini mesti dibantu melalui subsidi. Dan yang keduanya saya nak katakan ialah kita mesti faham apa itu beza subsidi dengan apa itu beza bantuan. Ya, bantuan keselamatan sosial dan Yes, ini dua perkara yang berbeza. Betul, Subsidi ini ialah pemberian yang diberikan kepada sektor produktif untuk memberikan kebajikan kepada pengguna akhir, iaitu kepada isi rumah. Tapi ada satu lagi jenis yang pemberian itu terus dibagi direct kepada isi rumah. Yang ini dipanggil bantuan masyarakat atau bantuan sosial ini. Jadi kita sekarang ni cakap pasal subsidi. Betul. Jadi bermakna dia termasuk tadi iaitu macam katakan ada harga shilling, ada ataupun administrated price level, administrated price. Ini semua. Cuma dalam kita bercakap tentang bila kita bercakap tentang subsidi ini membebankan, kerana membebankan makna dia di sini ialah dia telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita menjadi lembab. Jadi apabila kita nak buat subsidi bersasar ini, yang katakan tadi, padu akan kumpulkan data semua itu dan kita akan kenal pasti isi rumah yang mana yang perlu kita beri. Jadi adakah isi rumah mengikut wilayah, negeri, ataupun isi rumah mengikut strata, iaitu kumpulan pendapatan mereka, yang dia katanya B40, M40, T20 itu nak dilihat kembali, ataupun melalui komoditi-komoditinya, iaitu kita dah melihat bahawa dalam HIES, Household Income and Expenditure Survey, dia dah melihat bahawa apa produk, apa komoditi produk yang selalu dibeli oleh isi rumah. Jadi produk-produk ini boleh kita berikan tumpuan itu. Jadi matrix of information, matrix of data seperti ini sedang dikumpulkan. Saya fikir akan dimasukkan dalam padu. Matrix ini akan dimasukkan dalam padu dan daripada sinilah kita dapati bahawa subsidi yang bersasar kepada siapa sasaran itu nak dibuat. Tetapi saya rasa pula data padu ini masih lagi dianggap, bagi saya dianggap sebagai data mentah. Masih raw lagi. Masih mentah, masih raw, masih data mentah, kerana satu analisis yang selanjutnya perlu dibuat, iaitu kalau katakan diberikan subsidi, macam katakan rakan saya katakan tadi, diberikan subsidi lagi kepada beras dan padi kerana dia perlu, kan? Ataupun tidak perlu lagi kepada ayam dan telur, ataupun perlu lagi kepada bahan api, LPG, electricity pada kumpulan mana. Setiap kali yang kita sasarkan gitu, tujuannya ialah untuk memberikan manfaat kepada industri ataupun untuk memberi manfaat kepada isi rumah, kan? Tetapi apa impaknya kepada ekonomi keseluruhannya? Iaitu kita bukan nak meningkatkan output sahaja, nak meningkatkan production. Yang kita hendak ialah nak meningkatkan value added, iaitu GDP. Nak meningkatkan GDP, meningkatkan productivity dan meningkatkan daya saing. Jadi kalau katakan ada beberapa kerana macam seperti rakan saya yang dari online berkatakan, makna dia kalau kita bagi pada sesuatu pada orang, macam katakan diesel pada bahan api, dia ada keserantaian. Melalui inter-industrial linkages, dia ada keserantaian kepada industri lain, industri pengangkutan, industri logistik dan sebagainya, kan? Jadi akhirnya manfaat yang kita bagi kepada pengguna yang direct tadi kecil. Yang banyaknya dapat kepada orang daripada yang lain. Jadi yang itu kita tak dapat tahu selagi kita tidak melakukan impact analysis seperti ini. Jadi makna dia data padu dah ada, nanti perlu dilakukan impact analysis lagi supaya kita akhirnya nak melihat sama ada rationalization of subsidi seperti ini, subsidi bersasar seperti ini benar-benar dapat meningkatkan GDP growth, benar-benar dapat meningkatkan productivity atau tidak.
Prof. Mat Nasir, apa signifikan padu ini, iaitu pengkalan data utama ini bagi sektor yang paling penting dalam pemberian subsidi, terutamanya dalam agro makanan ini, pada pandangan Prof? Saya setuju dengan pandangan daripada Prof. Zakaria tadi. Sebelum saya menjawab tentang soalan padu tadi, memang subsidi pada amnya dia akan membantu sesuatu industri, dan tetapi dia punya secara jangka panjangnya mungkin akan melembatkan produktiviti. Itu memang betul. Tetapi untuk industri makanan terutamanya, macam padi, macam beras, pada saya subsidi yang diberikan pada industri macam beras, dia tak perlu dikira dari segi, dalam bahasa Inggerisnya adalah economic return, tapi perlu dikira dari social return. Pulangan iaitu subsidi kepada industri-industri beras tadi itu adalah keamanan negara sebenarnya. Cuba kalau kita tak makan security, food security. Tetapi untuk industri yang dah mantap seperti ayam dan sebagainya memang tak perlu. By itself industri itu akan grow by itself. Lagi. Tentang yang padu tadi itu memang saya rasa satu inisiatif yang bagus sekali. Sebab buat masa ni tak ada data. Kat mana kalau kita nak sasarkan pun pada siapa nak kita sasarkan? Betul. Lah kita adalah B40, T20 itu adalah satu pembagian pendapatan Dalam B40 pun ada yang B1, B40, B2, B40 dan sebagainya. Dan of course negara kita dynamic, especially selepas COVID nanti iaitu yang dah M40 pun dah jadi B40. Vulnerable lah. Vulnerable. Jadi padu ni diharapkan dapat mengenal pasti pengguna-pengguna atau masyarakat yang betul-betul vulnerable. Yang mungkin B1 dalam lingkungan B1 dalam B40 tadi sebut, yang bawah sekali. Jadi kita bolehlah sasarkan tersebut. Saya tertarik dengan apa yang Tuan Haji katakan tadi. Selain daripada data padu digunakan untuk memberi bantuan tadi kan. Pada saya yang bagus sekali lah. Bagus dari segi kecekapan pemberiannya adalah secara kad tadi tu. One of them adalah secara kad subsidi. Dia bagi cash kena. Sebab kita dah ada aplikasi seperti MySejahtera kita boleh gunakan ataupun kad pengenalan MyCard boleh gunakan. Jadi masukkan kat situ. Katakan untuk kita dah mengira untuk beras contohnya dalam RM50 sebenarnya satu bulan. Walaupun kita makan beras, tapi beras tu bukan mahal sangat sebenarnya. Ialah dalam satu isi rumah kan. Jadi masukkan RM50 tapi hanya boleh beli ayam atau beras saja. Itu saja. Jangan boleh benda lain. Itu yang penting. Mentega tak boleh, tak boleh. Itu kalau kita nak beri kesan. Kalau nak bagi bantuan-bantuan seperti yang lain, mungkin kos dia adalah tinggi juga. Betul. Kita ni reform tadi adalah untuk bagaimana kerajaan mempercakapkan dia punya fiskal, pembayar fiskal tadi, pembayaran fiskal. Jadi mempercakapkan kalau dengan tunai hanya warga negara boleh pakai. Nombor satu hanya warga negara dan betul-betul MyCard tu kita tie card dengan mereka-mereka data padu yang betul-betul up to date. Betul-betul yang layak menerima. Barulah dia boleh touch kat kedai tu boleh beli. Kalau maksudnya macam Prof. Zakaria touch tak boleh. Pendapatan dia tinggi. Contohnya tu. Itu saya rasa data padu itu adalah penting sekali lah. Prof, mungkin nak tambah sikit. Dari sektor-sektor agro makanan ini, Prof mempertahankan bahawa seperti industri pedas dan beras dan padi ini masih diperlukan subsidi terus kepada pemain industri dan juga penanam seperti pesawah dan sebagainya. Bila agaknya kita boleh lihat industri agro makanan ini safe sustain, mapan maju seperti agro community. Agro community dah hebat dah. Sawit kita dulu getah, sekarang getah kan harganya jatuh. Apa yang tidak kena dalam hal ini? Sedangkan subsidi kita ini besar kepada agro makanan yang asas ruji ini. Kita masih kata pun mengimport lebih daripada 35%. Jadi kita nak sasarkan baru 80% je. Kita pun tak faham kenapa tak sasarkan 100%. Apa dengan Prof? Okey. Untuk melihat sektor pertanian, kita kena faham dulu. Sektor pertanian kita ni agak unik. Kita ada dua subsektor sebenarnya. Satu adalah seperti kelapa sawit yang begitu maju sekali. Dia punya ekspor tu, kelapa sawit adalah 70 hingga 80 bilion satu tahun. Menyumbang GDP kepada pendapatan negara-negara. Tetapi kita ada satu lagi yang sektor makanan, untuk tanaman, perikanan dan juga ternakan, sayuran dan sebagainya yang belum lagi mencapai kepada apa yang tanaman industri tersebut. Jadi kita perlu lihat dalam sektor tanaman, sektor makanan pun ada dua sebenarnya. Satu yang dah maju, contohnya seperti ayam, saya akan contoh ayam lah, maju. Dia tak perlu subsidi dan sebagainya. Tetapi ada lagi subsektor yang masih perlukan.
macam beras contohnya, kita Daging masih dia, lembu daging kita masih mengimport dalam lingkungan 80%. Bayangkan. Ayam kita dah ekspor lah, bila ekspor masuk Covid tu kita import sedikit, tapi sebenarnya kita dah ekspor lah. Tapi contohnya macam beras contohnya kita masih lagi mengimport dalam lingkungan 30%. Jadi sampai bila ya? Jadi sebenarnya sekarang ni hasil per hektar padi dalam 4 tan 1 hektar. Kalau kita boleh naikkan sampai 6 tan, kita dah cukup sebenarnya. Dah 100%. Daripada 4 tan hingga sampai 6 tan dengan keluasan yang ada. Tapi inilah memerlukan teknologi dan juga dari segi pengurusan yang betul dan sebagainya. Ada di kawasan-kawasan seperti di Sekincan dan sebagainya mencapai 10 tan. Seberang Perak pun dah 10 tan. Sebenarnya adalah dengan cara pengurusan yang betul. Boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Inilah maksudnya kita perlu ada exit program. Tak boleh lah sepanjang-panjang. Petani dah tu tak perlu lagi lah. Kita kan kerajaan ada macam skim SPB berskala besar dan sebagainya. Harus dibanyakkan lagi supaya dia punya hasil tu meningkat daripada 4 tan hingga 6 tan. Pada masa itulah apabila kita tak perlu import lagi, maka tak perlu subsidi. Itu yang itu. Jadi kita sasarkan tu mana-mana industri komoditi makanan yang belum lagi mencapai 100% perlu lagi subsidi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktiviti. Kos pun rendah sedikit. Tapi untuk yang dah perlu dah 100% tak perlu lagi. Jadi ini sedikit-sedikit kita sasarkan kepada komoditi yang masih lagi kita import lah. Menarik. Bagi Cik Yusrizal lah, Cik Izzan ni duduk Kedah lah kita tahu. Tadi kita cerita pasal padi dan beras. Isu padi dan beras ini begitu evergreen dan relevan dalam keadaan kita melihat isu subsidi fukal kepada subsidi bersasar ini. Mengapa kita perlu lihat ini secara serius? Ketika padi dunia ataupun beras dunia melambung tinggi, tetapi pesawah kita masih merintih, harga beras mereka ataupun harga padi mereka tidak naik. Sedangkan kita tahu beras import kita berebut pembekal pemborong naikkan harga kerana harga dunia begitu tinggi. Dan harga yang dikawal oleh kerajaan beras putih tempatan itu orang tak nak jual kerana kerajaan kontrol harga tu. Tetapi pesawah tak dapat apa-apa. Masih berharap subsidi dinaikkan. Jadi di mana titik tengahnya dalam hal ini? Pandangan Cik Rizal, contoh beras tadi dan keduanya barang-barang lain lah seperti minyak masak, seperti gula dan sebagainya. Okey, saya bersetuju juga dengan Prof tadi disebabkan apabila diberikan subsidi ini dinikmati oleh satu golongan dan meminggirkan satu golongan. Jadi ini menjawab persoalan. Jadi kami di Kedah ni kebanyakan adalah negeri padi. Saya sendiri pun ada sawah padi saya sendiri. Jadi setiap orang Kedah ni dia memang ada berapa relong banyak tu. Tak banyak sikit ya. Tapi kami ni tanpa gagal mengusahakan padi. Tidaklah pernah nampak di petak padi kami itu kosong, tidak diusahakan. Mengusahakan walaupun rugi walaupun untung. Kalau kita tengok pada masa sebelum ini harga padi itu berada di paras 1750 per tan. Apabila 1750 per tan, bermaksud kata petani semua bergembira termasuk saya sendiri yang ada sekakang kera sawah padi ini, kita gembira lah. Tetapi apabila baru ni diumumkan harga padi itu berada 1250. Jadi yang mana yang kami dah nak mempercepatkan pertanian tu, kami nak bagi letaklah vitamin, nak bagi dia cepat tumbuh dan segar berat. Tapi apabila turun 1250 tu, yang mana belum mengerat, kita panggil mengerat, menuai. Ya, menuai. Belum menuai lagi tu mendapat harga 1250 lah. Jadi itu petani menangis. Dari yang sebut tadi petani menangis. Jadi pesawah-pesawah ini kebanyakan apa yang diberikan oleh kerajaan, subsidi yang diberikan oleh kerajaan memangnya tidak dapat direct kepada pesawah lah, kecuali bantuan musim banjir. Itu bantuan, subsidi dan bantuan tak sama. Bantuan musim banjir dan sebagainya memanglah pesawah-pesawah kebanyakan mendapat manfaat ke atas tu. Ada juga yang diumumkan oleh PMX, sementara menunggu padi dia orang akan dapat berapa ratus bulan, itu menyenangkan juga pesawah ini. Tetapi apabila disebut subsidi baja, subsidi racun, dulu sekarang tak ada lagi subsidi racun.
subsidi benih yang kerajaan beri itu semua dinikmati oleh kilang-kilang besar, bukannya petani. Petani terpaksa juga mendapatkan subsidi benih dan sebagainya. Kita petani ini perlu bayar juga kepada kilang walaupun diberi subsidi, tapi kita berfikir sekiranya subsidi ini tidak diberi, mungkin kita akan membeli dengan harga yang tinggi. Betul. Tetapi terpaksa menjual harga padi di paras 1250 macam sekarang. Jadi petani ini mungkin akan rugi, tapi petani pesawah di Kedah ini ikhlas menyediakan beras kepada negara. Dia orang tidak akan biarkan petak sawah itu kosong, tidak diusahakan, disebabkan kemungkinan petak sawah ni kalau kosong satu, mungkin beras negara tak cukup. Tetapi hari ini kita lihat impak kepada pasaran pula. Beras tempatan hilang sebelum ini, 2 bulan lepas. Beras tempatan hilang. Ada beras import sahaja. Itu menjadi kemarahan kepada petani-petani yang betul-betul mengusahakan sawah tanpa gagal. Jadi ada isu-isu penyelewengan, adalah kita menjangkakan ada isu-isu penyelewengan disebabkan kilang membeli padi harga 1750, terpaksa menjual RM26 untuk 10 kilo. Kalau ikutkan daripada sawah ke kilang padi pun dah harga mencecah kepada RM27 untuk 10 kilo. Ini dia tidak dapat cover, mungkinlah dia simpan ataupun dia tukar baju, dia tukar packing dan sebagainya, itu berlaku. Apabila turun 1250, mungkin dia akan boleh jual, tapi petani pula susah. Ini menunjukkan bahawa kalau nak wujud 100% kalau ikut dasar agro makanan pada 2030, nak mencapai 100% bekalan beras sumber negara ini, kita perlu lihat secara detail, secara dalam lagi bagaimana untuk menyelesaikan masalah rantaian di bawah ini. Kalau kata dapat menyelesaikan masalah rantaian di bawah ini, kemungkinan sumber beras kita tak perlu import lagi. Begitu juga dengan sumber-sumber yang lain. Hari ini kita perlu fikirkan, kerajaan hari ini perlu fikirkan bagaimana kita nak meningkatkan sumber kita supaya kita tidak bergantung kepada sumber asing, sumber import. Disebabkan hari ini dunia dah makin jadi kejadian perang baru ni Ukraine Rusia, beras India tidak mahu lagi dieksport ke negara luar. Jadi beras Thailand, beras Vietnam, beras Indonesia pun dah meningkat naik sehingga 60 ke 70%. Jadi kita terpaksa membeli dan kita terpaksa menaikkan harga. Jadi apa yang perlu difikirkan? Sumber tempatan ini perlu dipertingkatkan. Itu yang kita selalu tekankan, supaya walaupun mahal pun tak apa, tapi kita ada sumber kita sendiri, supaya apabila berlaku apa-apa kejadian yang tidak diingini, kita dah bersedia dengan sumber kita sendiri. Prof, Dr. Manasir nak tambah tentang hal ini. Dalam kesempatan kita nak melihat isu subsidi besar-besar ini, tapi isu-isu berbangkit berkaitan yang ada di lapangan ini, yang begitu bercelarut ini, wajar kita lihat semula. Yes. Masalahnya sekarang ni dari segi polisi, dari segi dasar semuanya memang cantik, ada kertas, semua cantik. Tapi isunya adalah mekanisme dan juga implementation. Contohnya lah, kalaulah maksudnya tidak ada isu-isu pemasaran dan sebagainya, petani mesti mendapat harga yang sepatutnya. Tetapi harga di pasaran, harga dunia tinggi, tetapi harga di sawah masih lagi rendah. Jadi ini perlu intervensi bagi saya. Baru-baru ni Perdana Menteri pun mengumumkan bahawa harga minimum pun telah dinaikkan kepada RM1,400. Sebelum itu ada RM1,200. RM1,200 satu tan ni RM1,400. Itu harga minimum Jadi saya rasa perlu lagi ditambah. Harga minimum tu mestilah dikaitkan dengan harga dunia. Harga pasaran lah. Harga pasaran. Jadi kalaulah harga dunia naik, harga minimum pun naik. Harga dunia turun, harga minimum pun turun. Jadi dengan ini, maka pesawah dapatlah menikmati kenaikan harga di peringkat global. Kalau tidak,
Tidak ada mati. Harga tinggi tetapi harga dapat rendah. Itu saya rasa perlu ditambah harga. Adakah cadangan yang berlaku ketika bekalan terputus iaitu beras putih tempatan itu diapungkan, salah satu caranya macam mana? Itu adalah kerana maksudnya tidak ada kena-mengena. Itu tak kena-mengena. Itu kemungkinan selalu saja, tapi pada masa itu adalah harga import beras yang diapungkan. Harga beras tempatan tidak diapungkan. Apabila harga import diapungkan, dan kita pun tak dapat mengenal pasti mana beras import, mana beras yang lokal. Jadi kemungkinan apa yang dilaporkan di media lah dicampurkan dan packagingnya tukar. Dipanggil tukar baju sebenarnya. Tukar baju. Tadi Cik Yus cakap tadi tukar baju tu. Jadi tukar baju beras tempatan dijadikan beras import. Di mana beras import tidak ada harga diapungkan harganya. Jadi dia akan dapat lebih keuntungan lah. Itu isunya. Isunya adalah polisi cantik tapi adalah mekanisme implementation dan sebagainya. Bagaimana kita dapat mengurangkan tukar baju tersebut. Itu satu. Tapi yang penting juga supaya pesawat-pesawat dapat menikmati harga pasaran adalah harga minimum tu mestilah dikaitkan dengan harga pasaran, harga dunia. Boleh saya tertarik dengan perkara ini. Iaitu bila sepanjang perbincangan kita ini kita bercakap soal harga, soal pasaran. Betul. Kita tidak tidak menyentuh langsung soal regulasi, soal regulator. Betul. Sebab harga ini dipermain-mainkan. Macam katakan harga ayam ataupun harga beras, macam tadi kawan saya kata, rakan saya kata, tukar baju, dicampurkan, ditukarkan baju jadi baju import. Padahal ada gabungan, entah berapa persen import, berapa banyak tempatan kita tak tahu. Tapi apabila digabungkan begitu, dijadikan import, maka dia dapatlah harga cantik, harga apungan. Harga apungan. Jadi di sini pemain-pemain di dalam pasaran itu sendiri yang melakukan perkara-perkara yang kurang apa nak kata apa istilah ni? Kurang sihat lah. Yang kurang sihat ni seperti gini kan. Jadi dia sebenarnya kita ada regulator ni. Jadi macam contohnya MYCC adalah satu badan yang boleh anti pencatutan, yang boleh melakukan bahawa bukan saja anti pencatutan, anti monopoli dan juga memecahkan peranan kartel di sini. Di dalam ayam pun ada juga peranan kartel pun ada. Jadi macam katakan contohnya, macam rakan saya kata tadi, kalau katakan harga ayam tadi, kita letakkan ceiling je juga. Letakkan ceiling je. Bila harganya bawah pada harga ceiling, jadi tak perlu lagi kita gunakan ceiling itu kan. Betul. Jadi apabila dia melepas harga ceiling, nama dia pun paras ceiling kan. Tetapi ada satu cara lain lagi, iaitu di dalam jangka panjang kita boleh menyihatkan struktur pasaran itu dengan menggalakkan persaingan. Betul. Jadi apa-apa kartel yang ada, peranan kartel yang ada di sini, 4-5 orang yang sangat berkuasa ni. Dan kalau kita boleh pecahkan kartel ini supaya menjadikan satu peranan yang lebih sihat. Jadi macam mana nak lakukannya ni? Kita dah ada ni, iaitu regulator macam MYCC tadi kan, ataupun Kementerian Kepenggunaan melalui akta-akta anti pencatutan, akta kawalan harga tu, dia boleh lakukan ini untuk memecahkan peranan kartel yang melakukan kerja-kerja yang kurang sihat ini supaya digalakkan lagi persaingan yang lebih sihat ini. Jadi macam seperti sahabat kita yang mengatakan begitu juga, dalam beras pun begitu juga. Ayam pun begitu, beras pun begitu, minyak masak pun begitu. Jadi saya rasa peranan regulator ni pun penting. Okey, Prof. Kita nak tanya sikit, berapa banyak kita boleh save ataupun jimat dengan subsidi bersasar ni? Saya tak dapat jawab, jawapan itu. Cuma saya katakan tadi, kerajaan telah memilih untuk mengambil pendekatan reformasi dalam bentuk subsidi ini yang paling perlu sekali. Dan saya banyak kategori ni. Banyak kategori. Saya bersetuju dengan ini kerana reform subsidi bersasar ini dia akan terus mengena kepada masalah kesejahteraan isi rumah. Dan ada lagi reform yang perlu dilakukan. Kena selari juga ni. Maksudnya paralel juga lah. Contohnya misalnya katakan bila kita lakukan rationalization of subsidi seperti ini,
dia akan juga mengatasi masalah fiskal. Maknanya dia fiscal account akan juga dapat diatasi di situ. Tapi ada juga masalah-masalah reform yang lain perlu dilakukan. Misalnya katakan dalam pasaran buruh. Kebanjiran buruh asing. Macam mana nak lakukan ini? Ini pun perlu dilakukan reform. Betul. Ya. Jadi berapa kali intervention yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk mengawal pekerja asing ini. Tapi nampaknya hasilnya belum lagi cukup memuaskan. Jadi kita mungkin belum ada political will untuk melakukannya. Tapi saya rasa insya-Allah mungkin agaknya selepas ataupun kita tengok kalau ada data-data yang cukup lengkap lagi, kita mungkin juga boleh melakukan reform dalam pasaran buruh ini setelah gaji progresif dilaksanakan. Dan kita ada lagi satu reform lagi di dalam production sector. Di dalam production sector ni pula ialah kebanyakan pengeluaran kita sekarang ni masih lagi kita nak menuju kepada teknik pengeluaran yang berintensifkan modal. Teknik pengeluaran yang digital, yang otomasi, yang AI, artificial intelligence, yang Internet of Things. Tetapi pelaburan kita masih lagi pelaburan yang kita tarik FDI yang lagi labor intensif, low skill labor intensif. Bila low skill labor intensif, kita akan gunakan juga foreign labor. Jadi reform seperti ini pun mesti nak dilakukan. Bermakna pelaburan kita sama ada FDI ataupun DDI kita mesti selektif. Kita mesti benar-benar beriltizam untuk meningkatkan capital intensif techniques of production macam itu. Menarik. Cik Yus, bagaimana kita boleh anggap ini satu langkah yang positif, tapi dalam masa yang sama kegusaran pengguna adalah apabila angkat subsidi besok harga mahal, inflasi akan naik. Ini biasa tanggapan-tanggapan yang akan kita lihat apabila tidak ada lagi subsidi dan harga diapungkan. Jadi adakah itu juga perlu kita angkat sebagai meningkatkan lagi ilmu kepenggunaan kita dan kita jadi mata dan telinga kepada kerajaan, KPDN, HCP dan sebagainya supaya orang-orang yang nak ambil kesempatan ini tidak akan sebebas-bebas macam dulu lagi. Cik Yus. Okey, sebelum pengumuman daripada pengampungan harga ayam ni, saya pun dalam awal ni juga menjangkakan bahawa berlaku pesta kenaikan harga ayam besar-besaran. Tapi tengok tak berlaku, alhamdulillah lah, hasil daripada kerja kuat daripada Kementerian Pertanian dan Kejaminan Makanan. Mereka ada buat pertemuan dengan industri ini. Kemungkinan adalah persetujuan tertentu yang kita tak tahu, dan juga kita tengok ayam-ayam ni dah tapi di pasar basah masih lagi RM9 lebih lah. Tapi di pasar raya menjual dengan harga bawah lagi, RM7.99, RM8 lah. Jadi kita dah meninjau, kita nampak tidak berlaku kenaikan. Tetapi saya juga ada berpesan dengan kementerian bahawa kita tak terlalu selesa sebab kan pengampungan ini dilakukan setiap masa. Belum lagi berlaku pembelian secara besar-besaran. Ini bulan 12 nak dekat dah. Akan ada cuti sekolah, akan ada banjir, dan permintaan tu akan meningkat. Bila permintaan meningkat, jadi mungkin ada orang-orang yang mengambil kesempatan. Jadi kita dah kaji dah sebab trend dia lah. Trend dia. Sebab peniaga ayam ni dia tak banyak sebenarnya. Kalau satu-satu kawasan, kalau kita pergi contoh dia ke Selangor, kita boleh kira pemborong ayam tu ada berapa. Peternak ayam ada berapa di kawasan tersebut. Dan juga mereka ini akan bergantung kepada yang saya sebut selalu adalah peniaga ayam super besar. Jadi sekarang ini keadaan terkawal disebabkan pasaran jagung itu masih lagi terkawal. Jadi kita bolehlah jual dengan harga murah, tapi kerisauan kita pada hari ini pula pengguna dah mula tengok harga jagung dunia lah. Kita takut harga ayam naik. Kita dah melangkah ke satu lagi yang kena menuntut ilmu satu lagi sebab harga ni dah apung. Jadi menjadi kerisauan.
Jadi pengguna hari ini dia nak menggunakan kuasa dia sebagai pengguna. Kalau kita beritahu bahawa macam dulu, kalau ayam mahal jangan makan ayam, dah tak boleh. Disebabkan harga keperluan protein yang lain pun dah naik. Ya. Kalau kita sedar tak sedar, ikan kita tak bincang. Betul. Tapi ikan dulunya 10 tahun dulu saya pernah beli sekilo RM1. Hari ini paling minimum harga ikan untuk ikan kembung. Kedah panggil ikan temenung. Sebab dia temenung je. Harga dia RM5 untuk sekilo. Itu ikan rakyat yang paling murah yang boleh beli dapati oleh golongan miskin. Jadi dia tidak lagi relevan lah, sebab ikan kalau sekilo tu boleh makan 2 hari. Ayam kalau seekor boleh makan seminggu. Jadi inilah yang menjadi kegusaran kepada pengguna. Hari ini kita nak melaporkan kenaikan harga. Contoh dia di kampung ada jual RM12 baru-baru ini. Kalau dia laporkan, kedai itu tutup. Jadi kat mana lagi dia nak beli? Sebab kedai itu ada satu je. Ya. Ini perlu dilihat dengan lebih luas supaya harga yang terendah tu perlu dimainkan peranan oleh pekedai-pekedai ini supaya ada orang yang jual harga rendah macam sekarang RM7.99, dia tak akan mencapai ke RM15, ke RM20. Jadi dia rasa dia bersaing. Inilah persaingan yang sihat. Menarik. Okey, mungkin Prof. Mat Nasir sedikit. Adakah ini perlu kita lihat subsidi betul kita boleh apungkan mengikut sasarannya ataupun ikut kategori-kategorinya, tetapi yang lebih efektif adalah bantuan sosial itu. Bantuan sosial ini kita lebih banyak perbincangan-perbincangan, Prof. Mungkin dari sudut agro makanan, bantuan yang bagaimana selain pada kita fikir pakai kad tadi, kalau sebelum ini yang dah ada sistem skim tunai rahmah. Skim tunai rahmah ni kelompok B40 dah ada kad dia dah. Dia ada duit dalam kad tu RM100. Mereka boleh belanja dekat mana-mana pasaraya. Kalau tak pakai boleh bawa ke bulan depan dan sebagainya. Adakah ini perlu kita lihat lebih luas diguna pakai? Kerana golongan sasar inilah yang kita cuba capai ni. Ada satu persoalan yang menarik. Sebab kalau maksudnya apa yang kita tujuan reformasi tadi itu untuk bersasar adalah untuk mengurangkan perbelanjaan fiskal kerajaan. Fiskal. Jadi yang pentingnya adalah mekanismenya. Okay. Saya cadangkan tadi adalah menggunakan kad. Itu salah satu cara. Tapi persoalannya dari segi security makanan atau sekarang dipanggil keterjaminan makanan ini bukan hanya makanan, tapi adalah kesihatan pengguna tersebut dan sebagainya, pendidikan dia mereka dan sebagainya. Jadi selain daripada sebenarnya adalah related dengan security makanan tu, makanan, kesihatan perlu, pendidikan perlu. Kalau dan sebagainya itu adalah untuk menjamin daripada kerja makan mereka. Jadi bantuan-bantuan tu bukan hanya untuk beli makanan, tetapi adalah bantuan sosial tu melebihi untuk dia hidup sebagai aktif sebagai masyarakat yang dapat menyumbang yang sihat menyumbang kepada produktiviti negara. Itu perlu dikerjakan. Itu adakah itu satu penekanan yang perlu dilihat dalam data padu dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya dari sudut bantuan perlindungan sosial itu? Kita mengikut boleh isi rumah dan individu. Kita boleh melihat pengalaman negara-negara maju. Negara-negara yang pernah mengalami masalah seperti ini. Mereka dan juga kita juga sedang melalui satu proses menuju kepada sebuah masyarakat penuaan, aging society. Aging society. Dan bilangan proportion mereka yang berumur 60 tahun dan ke atas semakin bertambah. Saya rasa ada berapa buat? 15-16% begitu katanya. Jadi bermakna seperti apa rakan saya kata tadi, Prof. Mat Nasir kata tadi, iaitu golongan-golongan yang daif tadi, miskin katakan, perlu dibantu, dan juga golongan-golongan tua seperti ini yang selalu tua atau senior citizen. Golongan-golongan ini termasuk kita. Golongan-golongan ini perlu dibantu dari segi kerana perbelanjaan kesihatan, perbelanjaan rawatan dia semakin bertambah. Jadi saya tengok dalam negara-negara maju memang ini diberikan penekanan, diberikan penekanan. Dalam bentuk-bentuk seperti tadilah, bentuk kad ke insurans. Saya tengok macam kemudahan-kemudahan asas pun disediakan seperti gini. Jadi makna dia saya rasa data padu yang dibangunkan ini
ini adalah satu, saya fikir, trial run yang pertama kali kita buat. Dan saya fikir dari masa akan datang dia akan boleh improve lagi kan. Jadi beberapa elemen yang boleh dimasukkan agar bantuan-bantuan sosial seperti tadi, bukan saja subsidi, bantuan-bantuan sosial ini kepada golongan-golongan seperti ini dapat terus diberikan kepada mereka dan diberikan manfaat. Saya contohnya di negara-negara maju kalau mereka untuk naik public transport dapat separuh harga. Dapat percuma dapat separuh harga. Bukan saja itu, yang ada kalau dia makan di restoran-restoran, senior citizen ini dia ada kad dan kad ini ditunjukkan kad dapat special tak susah, tak ada hassle pun. Tunjuk itu saja. Dan banyak perkara-perkara lain lagi lah. Jadi saya rasa saya harapkan bahawa data padu yang dibuat seperti ini adalah langkah permulaan sahaja. Dan kita nak tengok bagaimana kejayaan dia apabila dilancarkan pada Januari 2024 nanti. Dan dinamiknya ialah dia akan harapnya akan mengalami penambahbaikan di dalam data-data supaya manfaat-manfaat ini lebih bersasar lah. Gitu. Saya seronok cerita tu kerana saya baru balik dari London minggu lepas. Rakan-rakan kita pelajar menggunakan kad pelajar itu begitu banyak kemudahan yang diperolehi. Tambang kereta apinya dapat 20%, pergi kedai makan dapat 20%, kedai buku lagi 30%. Ya, betul. Macam-macam lah, saya jealousnya. Kad pelajar. Kad pelajar lah, belum musim emas lagi. Belum bertani lagi Encik Yus macam pesawah kita. Kita nak begitu, begitu modernnya sistemnya dan dengan kad itu the key in dalam sistem memang ada. Jadi bersasar lah. Betul, memang dapat. Tak perlu nak tanya apa bukti lain dan sebagainya, leceh lah Prof kan. Kalau data padu dah ada nak tanya macam-macam kad lain pula, leceh lah. Terima kasih Prof Merta Datuk Zakaria Abdul Rashid, Profesor Ajung Pusat Pengajian Pembangunan Hukum Aziz Siti Melaya. Terima kasih Prof Mat Nasir Samsudin, Profesor Putra Business School, Universiti Putra Malaysia, dan juga saudara Yusrizal Yusof, rakan saya, Presiden Persatuan Pengguna Kedah ataupun KEK, dalam kita berbicara tentang penyasaran subsidi barang tunai dan juga pukal. Jadi itu sahaja dialog Poket Rakyat bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.